Sebab hari itu dikaitkan dengan malam dan siang. Tapi Quran tak sebut demikian. Quran sebut ayam yang boleh bermaksud jangka masa yang panjang, dan tak dikaitkan dengan malam dan siang. Maka tafsiran yang kaitkan dengan fasa-fasa kejadian yang jumlahnya 6 memang relevan. Tapi dalam Bible tidak relevan. 6 hari dikaitkan malam dan siang, artinya satu hari 24 jam, dia tak masuk akal. Dan pula ditambah pada hari ke-7 Tuhan berehat. Dia dah letih dah buat kerja 6 hari. Dia pun letih, dia nak rehat hari ke-7. Maka bagi orang Yahudi, mereka pun rehat seminggu satu hari. Dia rehat, dia panggil Sabah, hari Sabah. Dan kita kaitkan dengan orang-orang universiti, profesor-profesor, dia pun dapat sabbatical, cuti sabbatical. Dikaitkan dengan kalimat Sabah. Popular kalimat itu. Tuhan bekerja keras, nak berehat juga satu hari, dia pun letih. Tuhan bukan macam itu. Sebab itu dalam Quran tak disebutkan Tuhan berehat pada hari ke-7. Allah sekadar mengatakan, dan dia mencipta langit dan bumi dalam 6 hari, maksudnya 6 masa, 6 fasa. Itu jelas mengikut bahasa Arab. Thumma, tak sebut dia berehat. Thumma stawa alal arsh, dan dia bersemayam di atas arsh. Bagaimana Allah bersemayam? Allahu'alam. Apa itu arsh? Kita terjemahkan sebagai singgah sananya, tapi Allahu'alam. Singgah sana yang tak seperti kita, dia berada di alam ghaib, hanya sesuai bagi Allah. Sebab itu bila Imam Malik ditanya tentang kalimat-kalimat seperti Tuhan bersemayam, ada yang bertanya, wahai Imam Malik, bagaimana Allah bersemayam di atas ars? Bagaimana dia duduk di atas ars? Macam kita ke? Imam Malik berkata, kalimatnya ada dalam Quran. Maksudnya, cara dasar kita boleh faham, tetapi memperincikan tentangnya haram. Memperincikan tentangnya haram. Haram. Takat kita baca dia ibadah sebab ada dalam Quran, kita faham cara umum Allah bersemayam, kita sebut bersemayam, tapi bersemayam macam mana? Nak kaji, haram. Sebab apa haram? Memang tak boleh temui jawapan. Dan jika dikata tidak haram, orang akan terokai dan akhirnya melontarkan ide-ide dan pandangan. Maka ditutup terus pintu itu. Haram. Jangan bincang bab ni. Bincang ayat-ayat yang jelas untuk kamu hayati. Ini alam ghaib, bukan alam kamu, dimensi lain. Maka kita kenal Allah dengan ayat Allah. InsyaAllah cara kita percaya Allah itu betul, insyaAllah. Maka kemudian dia bersemayam di atas ars dengan cara yang hanya layak baginya. Dan dia mengetahui apa yang masuk ke bumi, benih-benih dan sebagainya, tiang-tiang elektrik, dan apa yang keluar daripadanya, apa yang keluar dari bumi. Kata ulama, doa-doa yang keluar dari bumi naik ke langit, dia pun tahu. Dan apa yang turun dari langit, malaikat turun dari langit, apa yang naik kepadanya, semua dia tahu. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Maksudnya bukan dalam bentuk zat, bukan dalam bentuk zat. Jika ibu berkata pada anak, ibu akan bersama-sama denganmu, I will always be with you. Tapi anak pergi Mesir, ibu berkata pada anak, tak apa, ibu akan terus bersama dengan kamu. Tapi anak pergi Mesir, anak kata, cik tak mau pergi, tinggal ibu, ibu pun tak sihat. Jangan bimbang, ibu akan bersama-sama denganmu. Tapi badan tak ada. Kita boleh faham. Maksudnya ibu bersama dengan kasih sayang, dengan doa dan sebagainya. Maka kiasan kepada Allah lebih-lebih lagi lah dalam bentuk yang macam itu, iaitu Allah bersama-sama dengan kita. Di mana saja kita berada, dia berada bersama kita. Maksudnya dia mengawasi kita,
kita tak terlepas dari pengetahuan dan pandangannya jelas. Bukan dalam bentuk zat, tapi bentuk kekuasaan. Macam ibu sayang pada anak, sayang pada kamu selama-lamanya. Zat sayang tu tak ada, tapi roh tu ada, semangat tu ada. Kias dengan ayat yang kita bacakan tadi. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, di mana saja kamu berada dia bersama kamu. Wallahu bima ta'maluna basir. Itu memantapkan lagi kefahaman kita. Allah berfirman di hujung ayat keempat, dan Allah dengan apa yang kamu buat dia maha melihat. Itu dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Kamu pergi mana pun aku maha melihat. Maka dia bersama kamu. Kamu pergi mana pun tak lepas dari pandangannya, pengetahuannya. Maka Allah mantapkan lagi kefahaman kita berhubung dengan ayat yang kita sebutkan tadi. Jadi kita tak akan terbabas, InsyaAllah. Kenalilah Allah dengan cara Allah. Selamat. Balik pada Quran. Seterusnya kita masuk ayat yang kelima. Lahu lagi sekali. Baginya mulkus samawati wal ard. Diulangi penegasan awal. Baginya segala kerajaan di langit dan bumi. Nak mantapkan lagi keyakinan kita. Semua ini dia punya. Dia punya. Dia susun, dia atur, dia takbir, dia tentukan semua yang berlaku, kecil dan besarnya. Lahu, baginya segala yang di langit dan bumi. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepadanya lah dikembalikan segala urusan. Apa yang kita buat, dia tahu dan dia menilai, dan dia tentukan ganjaran, pahala ataupun dosa. Urusan semua balik pada dia. Bab pentadbiran dia punya. Pentadbiran pun Allah punya. Dia takbir semua. Tak ada ruang untuk makhluk. Allah punya segala-galanya. Kemudian kita masuk ke ayat ke-6. Dialah yang memasukkan malam kepada siang. Nak cerita pula kekuasaannya, supaya tak ada khurafat tentang fenomena alam. Perubahan malam dan siang, dia masukkan malam kepada siang, dia masukkan siang ke dalam malam. Malam siang berpusing-pusing, dia berkaitan dengan bumi yang bulat. Sebab itu dia berpusing-pusing, masukkan malam ke siang, macam bekerja-kerja. Sebab bumi bulat tadi macam itu. Jika bumi mentata, dia tak macam tu. Matahari keluar, semua dapat. Dia tak ada malam siang bekerja-kerja. Matahari keluar, jika bumi mendatar, macam kita suluh dengan torchlight, semua bahagian cerah. Tapi Allah kata tidak, ada sebahagian gelap nanti bekerja-kerja. Maksudnya bukan mendatar, maksudnya bila torchlight keluar, ada bahagian tak kena. Maksud bumi bulat baru jadi macam itu. Yang bahagian atas kena, bawah tak kena. Maka dia bekerja-kerja dengan pusingan-pusingan orbit yang kita sebutkan awal tadi. Dan itu bahasa saintifik. Masya Allah. Dan dia maha mengetahui segala isi hati. Wa huwa alimun bidzatis sudur. Sudur tu hati. Bisikan hati kita Allah tahu, manusia tak tahu. Bisikan hati suami, isteri pun tak tahu. Demikian sebaliknya, tapi Allah tahu. Bila bisikan hati kita baik, kita bersangka baik. Terlintas benda jahat, kita buang, kita tepis, kita masukkan husnuzan. Boleh bersangka jahat denganmu, boleh su'uzan, aku boleh bersangka jahat denganmu, tapi aku tepis, aku bersangka baik. Maka dapat pahala. Dapat pahala. Dan dia Allah mengetahui isi hati. Selepas Allah ceritakan siapa dia, datang perintah. Maka jika Tuhan seperti itu, selepas kamu faham, kamu nak buat apa? Datang ayat ke-7. Aminu billah, berimanlah kepada Allah, percaya kepadanya, sujud kepadanya, itu iman. Dan juga wa rasulihi,
memandangkan Rasul itu daripada Allah, diutus Allah, beriman